Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan subjek PPPG 2173 Fiqh Muamalat, iaitu aplikasi Bayu Al-Salam dalam platform e-dagang. Bayu Al-Salam merupakan salah satu jenis transaksi yang dibenarkan syarak berdasarkan kepada kemaslahatan manusia. Mari kita lihat definisi Bayu Al-Salam. Dari segi bahasa, Al-Salaf yang bermaksud Al-Taqdim, iaitu pendahuluan atau mendahulukan. Dari segi istilah pula, Al-Salam bermaksud menjual sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan, iaitu dengan mendahulukan harga dan menangguhkan bayaran untuk ke suatu tempoh. Dalam mazhab Syafi'i, Bayu Al-Salam bermaksud satu akad ke atas suatu perkara yang disifatkan dalam tanggungan serta bertangguh dengan harganya diterima di dalam majlis akad. E-dagang adalah aktiviti jual-beli yang dilakukan oleh orang ramai bagi memenuhi kehendak dan keperluan harian mereka melalui kaedah elektronik. E-dagang mempunyai persamaan dengan Bayu Al-Salam mengenai unsur berlakunya transaksi, iaitu penangguhan barang dengan pembayaran segera. Seterusnya ialah dalil pensyariatan Bayu Al-Salam berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis, yakni hutang dan masa bayarannya itu. Ayat ini dijadikan dalil bagi menunjukkan jual beli salam adalah sah menurut syarak, kerana jual beli salam termasuk dalam bahagian hutang. Sementara ayat ini menerima dan membenarkan hutang. Dengan itu, jual beli salam juga dibenarkan. Pensyariatan Bai'us Salam juga disebut dalam hadis yang berbunyi, Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud, barang siapa yang berjual beli salaf, yakni salam, hendaklah dia berjual dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi. Rukun yang pertama ialah pihak yang terlibat melakukan transaksi, iaitu penjual dan juga pembeli. Seperti yang kita tahu, penjual dalam Bai' As-Salam e-dagang ni adalah seorang pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Manakala pembeli adalah seorang pelaku transaksi yang melakukan transaksi dengan cara membeli kepada penjual barang yang dipasarkan melalui jaringan internet. Rukun yang kedua adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce dapat bertindak sebagai ijab maupun kabul. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang diakses melalui internet selanjutnya akan diakhiri dengan pertanyaan, penawaran dan kesepakatan pihak yang terangkum dalam lafaz sirah. Sirah dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telefon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Pembeli akan mendapat sejumlah penawaran dan juga mempunyai hak kebebasan untuk memilih sesuai mengikut kehendak dan juga menyetujui pembelian ataupun transaksi tadi. Rukun yang ketiga adalah harga atau modal, iaitu bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan modal. Kadar dan bentuk pembayaran mestilah diketahui oleh kedua-dua pihak. Rukun yang terakhir adalah objek atau barang transaksi. Barang mestilah yang boleh diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli. Sebelum terjadinya pembayaran, masing-masing telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metod pembayaran. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW melarang jual beli gharar. Syarat Bayu Al-Salam dalam platform e-dagang. Syarat barang tempahan. Yang pertama, barang mestilah boleh dinyatakan sifat dan ciri-cirinya. Yang kedua, barang diketahui jenis, kualiti, jumlah dan sifat oleh pihak penjual dan pembeli. Untuk jumlah contohnya, perlu dinyatakan bilangan jika boleh dikira, atau mengikut timbangan jika boleh ditimbang, atau mengikut ukuran jika boleh diukur. Yang ketiga, barang tidak boleh bercampur aduk dengan barangan lain yang berlainan jenis. Yang keempat, barangan mestilah diperhutangkan, iaitu perlu menyatakan sifat barangan tanpa merujuk kepada barangan tertentu.
Yang kelima, barangan mampu diserahkan berdasarkan tempoh yang ditetapkan. Jika barang tidak didapati pada tempoh yang dijanjikan, maka pembeli boleh membuat pilihan sama ada menunggu sehingga barang yang ditempah wujud atau membatalkan perjanjian tersebut dan mengambil semula harga yang telah dibayar tanpa kurang atau lebih. Yang keenam, tempoh dan tempat penyerahan mestilah ditetapkan dengan jelas. Bagi syarat harga tempahan pula, jumlah dan bentuk pembayaran hendaklah dimaklumi oleh pihak penjual dan pembeli. Selain itu, penyerahan harga dan penerimaan mestilah dilakukan dalam akad sebelum mereka berpisah, kerana penyerahan inilah makna asal bagi bayu al-salam. Jika tidak ada penyerahan awal harga dari pembeli, maka tidak sah bayu al-salam tersebut. Syarta alir bayu salam dalam e-dagang. Terdapat beberapa proses yang dijalani oleh penjual dan pembeli dalam transaksi bayu salam di e-dagang. Yang pertama, pembeli akan membuat pesanan barang yang ingin dibeli atau ditempah secara atas talian dalam mana-mana aplikasi e-dagang yang ada. Kemudian, pembeli akan membuat pembayaran penuh ke atas barang tersebut. Yang kedua, barangan yang telah dibeli akan dihantar oleh penjual dengan menggunakan perkhidmatan pos barangan kepada pembeli berdasarkan tempoh waktu dan tempat penyerahan barang yang ditetapkan dan telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang terakhir ialah transaksi bayu salam akan berakhir apabila pembeli telah menerima barangan tersebut daripada penjual itu.